Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmida binti Abu Bakar, pelajar tahun 4. Hari ini saya akan membentangkan tajuk PSM kedua saya, iaitu berkenaan dengan tindakan menangani isu penipuan permohonan penyelesaian harta pusaka di Jabatan Harta Pusaka Negeri Selangor. Saya sendiri di bawah penyelia Dr. Salfarina binti Samsudin. Okey, ini adalah carta ahli bagi kajian kes yang saya telah kaji ini. Okey, pengalan kepada kajian kes saya, iaitu salah satu masalah yang berlaku adalah isu melibatkan tuntutan harta pusaka. Harta pusaka adalah sedia maklum bahawa segala apa yang menjadikan kepunyaan si mati di masa hidupnya kemudian ditinggalkannya untuk warisnya, sama ada harta benda, hak-hak ataupun apa yang termasuk dalam miliknya setelah dia mati. Ini dinyatakan di bawah Majlis Agama Islam Selangor. Harta pusaka ini apabila tidak diurus dengan baik akan mengundang impak negatif kepada masyarakat itu sendiri. Oleh itu, jabatan yang terlibat perlu mengambil tindakan untuk menangani isu ini agar tidak berleluasa. Penyataan masalah dalam kes kajian saya. Yang pertama, segelintir seseorang waris itu yang menuntut berlakunya ketidakjujuran dalam mengemukakan dokumen diri dan butiran diri semasa permohonan harta pusaka. Hal ini akan menyulitkan lagi kerja pihak yang terlibat serta menimbulkan lagi pergaduhan di antara waris. Yang kedua adalah agensi atau badan yang terlibat tidak menjalankan tanggungjawab dan tugas mereka dengan baik. Yang ketiga adalah tempoh masa yang diberi oleh yang diambil untuk proses permohonan tersebut sangatlah panjang. Semakin lama masa diambil, semakin banyak isu yang rumit akan berlaku. Matlamat kajian kes ini adalah untuk mengkaji penambahbaikan proses tuntutan harta pusaka ke arah prosedur yang lebih efektif dan efisien bagi mengelakkan masalah penipuan dalam proses permohonan pembahagian harta pusaka ini berlaku. Terdapat 3 objektif yang telah diperolehi daripada kajian kes ini. Yang pertama adalah mengenal pasti proses permohonan pembahagian harta pusaka. Yang kedua, mengkaji isu penipuan permohonan tuntutan penyelesaian harta pusaka. Dan yang ketiga adalah untuk mengkaji tindakan agensi dalam menangani isu penipuan permohonan tuntutan penyelesaian harta pusaka. Skop kajian kes ini adalah akan memberi penjelasan berkenaan dengan perkara-perkara yang perlu dipahami, dikaji serta dinilai pada akhir kajian ini. Pembentukan skop kajian ini adalah penting dalam usaha membantu penyelidik membezakan dan memberi tumpuan khusus terhadap subjek yang sedang dikaji agar ianya tidak terkeluar dalam matlamat kajian yang asal. Selain membantu penyelidik fokus dalam isu dan masalah yang telah dihuraikan dalam penyataan masalah. Yang kedua adalah untuk mendapatkan maklumat lengkap. Lokasi yang terlibat adalah Jabatan Harta Pusaka Selangor, Amanah Raya Berhad Kuala Lumpur, JKPTG Selangor iaitu Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Selangor dan di sekitarnya. Lokasi yang dipilih ini dapat memberi maklumat lengkap mengenai tuntutan dan proses pembahagian harta pusaka. Bagi penemuan kajian ini dijangka untuk mencapai objektif dengan mendapatkan data dan maklumat yang tepat dan lengkap di Jabatan Harta Pusaka Negeri Selangor, JKPTG Selangor dan Amanah Raya Berhad Kuala Lumpur. Melalui lokasi yang dipilih oleh pengkaji itu sendiri, masalah yang berlaku dapat diselesaikan berdasarkan maklumat yang telah dikumpul. Ini adalah tinjauan literatur bagi kajian kes ini. Yang pertama,
berkenaan dengan definisi harta pusaka. Yang kedua, berkenaan dengan jenis harta pusaka. Yang ketiga adalah berkenaan dengan pengurusan harta pusaka. Yang keempat, berkenaan dengan agensi atau badan yang terlibat dalam tuntutan penyelesaian harta pusaka. Okey, definisi harta pusaka ini, dia ada dua definisi menurut Islam dan menurut undang-undang dan ahli barat. Yang pertama, menurut Islam. Mengikut ilmu faraid, harta pusaka adalah al-tarikah, iaitu segala apa yang ditinggalkan atau dibiarkan oleh si mati, termasuklah harta pusaka, hak-hak kebendaan dan hak-hak mempunyai unsur kebendaan ke atas hak persendirian. Menurut mazhab Hanafi, harta pusaka adalah segala harta dan hak-hak kebendaan yang menjadi milik si mati. Harta ini termasuklah harta alih dan harta tidak alih, serta hutang-hutang yang belum dijelaskan oleh orang lain kepadanya. Menurut undang-undang dan ahli barat pula, dinyatakan dalam Seksyen 2 Akta Probate dan Pentadbiran 1958, harta meliputi segala benda dalam tindakan dan apa-apa kepentingan dalam harta alih dan harta tidak alih. Manakala harta pusaka adalah semua harta yang jika seseorang mati tak berwasiat akan terletak hak pada hakim besar. Harta yang mana tidak diperturunkan dan diwarisi daripada seorang kepada pewarisnya. Yang ini menurut Kamus Osborne Concise Law Dictionary. Terdapat 3 jenis harta pusaka yang dilihat di sini. Yang pertama ialah harta pusaka kecil. Kita sedia maklum harta pusaka kecil ini harta yang ditinggal oleh si mati tanpa wasiat. Yang terdiri daripada harta tidak alih sahaja atau campuran di antara harta tidak alih dan harta alih yang jumlahnya bernilai tidak lebih daripada 600,000. Yang kedua pula, harta pusaka ringkas. Kita sedia maklum bahawa harta pusaka ringkas ini yang berjumlah nilainya tidak lebih daripada 600,000 yang terdiri daripada harta alih sahaja tanpa wasiat seperti wang tunai, saham, KWSP, SMB, kereta, wang simpanan dan sebagainya. Dibuat melalui pegawai pentadbir pusaka ataupun pengarah Perbadanan Amanah Raya Berhad. Yang ketiga pula, harta pusaka besar. Kita sedia maklum bahawa harta pusaka besar ataupun harta pusaka biasa ialah semua jenis harta peninggalan si mati yang nilainya lebih daripada 600,000 ke atas. Sama ada terdiri daripada harta tak alih semuanya ataupun harta alih semuanya ataupun campur kedua-dua harta itu. Ini adalah proses dan prosedur permohonan mentadbir harta pusaka si mati. Yang pertama dari segi permohonan. Yang kedua dari segi pengesahan. Yang ketiga melalui penerimaan. Yang keempat melalui pengeluaran surat kuasa. Seterusnya pergi kepada penghasilan dan pergi kepada pembahagian serta menyediakan akaun. Dan akhir sekali adalah penutupan kes bagi permohonan harta pusaka. Di sini agensi dan badan yang terlibat adalah yang pertama adalah Amanah Raya Berhad ARB, yang kedua ada JKPTG Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, yang ketiga adalah Mahkamah Tinggi Sivil dan Mahkamah Tinggi Syariah. Kesemua agensi ini mempunyai peranan masing-masing dalam pengurusan harta pusaka. Yang pertama, Amanah Raya Berhad. Ianya mewakili waris di mahkamah dan menguruskan harta pusaka bagi pihak waris. Meneliti senarai harta, liability, kenalpasti, penghutang dan pemihutang. Yang ketiga, dia untuk melunaskan segala hutang si mati kepada pihak-pihak yang berkaitan.
Yang keempat, mengeluarkan surat bagi Seksyen 17/1 dan 17/2 dalam bentuk akaun dan arahan. Yang kedua, berkaitan dengan JKPTG, peranan dia adalah mentadbir harta pusaka tak alih atau campuran antara harta tak alih dan harta alih yang nilainya 2 juta dan ke bawah untuk menguruskan permohonan pembahagian harta pusaka kecil dan dengan lengkap dan adil mengikut Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955. Untuk Mahkamah Tinggi Sivil pula, peranannya adalah untuk mentadbir harta pusaka alih dan tak alih yang nilainya lebih daripada 2 juta ringgit atau mentadbir harta pusaka alih sahaja yang nilainya lebih daripada 600,000 ringgit. Yang kedua, mentadbir harta pusaka besar. Ianya perlu melalui mahkamah ini dengan melalui lantikan peguam ataupun amanah raya berhad. Yang ketiga, permohonan dibuat di mahkamah ini adalah untuk mendapatkan surat kuasa mentadbir. Untuk Mahkamah Tinggi Syariah pula, peranannya dalam pengurusan harta pusaka adalah untuk menentukan ketidaksah taraf seorang anak, untuk mengesahkan sesuatu akad perkahwinan, untuk tuntutan harta sepencarian. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah yang pertama, mempunyai kuasa untuk mendengar pertikaian mengenai harta sepencarian orang-orang Islam, memutuskan sama ada suami ataupun isteri berhak terhadap harta itu dan menentukan kadar bahagian masing-masing di pihak yang berhak. Yang kedua, mempunyai kuasa untuk menentukan sama ada sah ataupun tidak suatu wasiat, hibah dan wakaf yang dibuat oleh seseorang Islam menurut hukum syarak. Metodologi kajian. Yang pertama, bahagian pendahuluan untuk menganalisis masalah yang dihadapi dan menetapkan objektif kajian, skop kajian, kepentingan kajian, matlamat kajian dan metodologi kajian. Yang kedua adalah kajian atau tinjauan literatur yang berkaitan dengan dia ada sumber primer dan sumber sekunder. Yang ketiga, kaedah pengumpulan data menggunakan kaedah kualitatif, iaitu temu bual. Yang keempat, menganalisis data. Data-data yang diperolehi akan dikumpul, disusun dan dianalisis bagi menghasilkan rumusan. Yang kelima, rumusan. Objektif dan matlamat kajian dapat dicapai. Okey, dalam kajian kes saya menggunakan data kualitatif, iaitu berkenaan dengan temu bual. Saya telah menemu bual 4 orang responden, iaitu yang pertama jawatannya penolong pengarah kanan JKPTG bahagian harta pusaka Negeri Selangor, iaitu Mazura binti Muhammad. Yang kedua adalah agensi Mawaris yang terlibat dalam Shopee Berhad di Damansara yang berkaitan dengan harta pusaka juga, iaitu Muhammad Syarif bin Zainul Abidin. Yang ketiga, ketua penolong pengarah JKPTG di bahagian harta pusaka bahagian Kelang, iaitu Saifuddin bin Aziz. Yang keempat pula, Muhammad Yazid Syuib daripada agensi Amanah Raya Berhad bahagian Kuala Lumpur. Pembual ini mempunyai 4 sesi, iaitu bahagian A berkenaan dengan latar belakang kajian, bahagian B berkenaan dengan pengumpulan data, bahagian C berkenaan dengan tindakan penyelesaian dan bahagian D berkenaan dengan cadangan dan penambahbaikan. Rumusan adalah salah satu permasalahan yang berlaku tidak asing dan semakin menular dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia adalah isu melibatkan tutukan harta pusaka.
Harta pusaka adalah segala apa yang menjadi kepunyaan si mati di masa hidupnya kemudian tinggal untuk waris-warisnya, sama ada harta, benda, hak-hak dan apa-apa termasuk dalam miliknya setelah dia mati. Harta pusaka ini apabila tidak diurus dengan baik akan menggunakan impak negatif kepada nama baik masyarakat Islam itu sendiri dan keseluruhannya. Oleh itu, adalah penting untuk agensi-agensi yang terlibat ini untuk membantu penyelesaian tuntutan harta pusaka. Dan langkah-langkah yang dinyatakan di dalam metodologi kajian akan diguna pakai untuk panduan dan mencapai matlamat kajian, iaitu mengkaji penambahbaikan proses tuntutan harta pusaka ke arah prosedur efektif dan efisien bagi mengelakkan masalah penipuan. Ini adalah kawasan kajian yang saya telah pergi, iaitu Amanah Raya Kuala Lumpur. Ianya ditubuhkan pada tahun 1921 sebagai Jabatan Pemegang Amanah Awam dan Pentadbiran Rasmi. Ianya berpengalaman lebih daripada 90 tahun lagi. Terdapat 21 cawangan di Malaysia. Dan Amanah Raya Kuala Lumpur ini berdekatan dengan Menara KLCC Kuala Lumpur. Kawasan kajian kedua saya telah pergi adalah di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian di daerah Kelang, Negeri Selangor. Sebenarnya jabatan ini telah dipindahkan di 7 kawasan sebelum ini, iaitu yang pertama di Kementerian Hasil Bumi daripada 1997 hingga 1963. Yang kedua dipindahkan di Kementerian Pembangunan Luar Bandar daripada tahun 1963 hingga 1970. Yang ketiga dipindahkan di Kementerian Perusahaan Utama daripada tahun 1970 hingga 1973. Yang keempat dipindahkan di Kementerian Kemajuan Tanah dan Kemajuan Wilayah daripada tahun 1973 hingga 1990. Yang keempat telah dipindahkan di Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi daripada tahun 1990 hingga 2004. Dan yang terakhir pula dipindahkan di Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar sejak tahun 27 Mac 2004. JKPTG di daerah Kelang, Negeri Selangor ini lokasinya berhampiran dengan KPJ Kelang Hospital Special. Analisis data. Bahagian analisis data ini iaitu analisis isu penipuan permohonan penyelesaian harta pusaka di Jabatan Harta Pusaka Negeri Selangor. Objektif yang pertama adalah mengenal pasti proses permohonan pembahagian harta pusaka. Berdasarkan data yang dikumpul di 3 responden yang dipilih daripada JKPTG Kelang, JKPTG daerah Banting dan Amanah Raya Kuala Lumpur, ini menyatakan bahawa proses permohonan pembahagian harta pusaka adalah sekata dan sama di mana-mana kawasan. Ketiga-tiga responden ini memberi carta alih berkenaan proses permohonan harta pusaka yang sama dengan mereka juga menerangkan satu persatu tuntutan dan turutan proses permohonan pembahagian harta pusaka ini. Dengan perkongsian berkaitan dengan turutan proses ini, maka objektif pertama telah tercapai. Ini adalah turutan proses permohonan pembahagian harta pusaka yang telah dapati daripada 3 responden itu tadi. Huraian daripada turutan permohonan harta pusaka itu, yang pertama melibatkan proses permohonan harta pusaka. Yang pertama, pemohon perlu mengisi borang permohonan dan menyediakan dokumen lengkap. Senarai semak permohonan baru dalam Seksyen 8 Akta 98 permohonan harta pusaka.
Permohonan hendaklah dikemukakan di unit pembahagian pusaka, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan JKPTG ataupun pejabat tanah di mana harta taklih iaitu tanah ataupun rumah si mati berada. Jika harta taklih si mati terletak di beberapa negeri, waris boleh memilih salah satu daripadanya. Yang kedua, berkenaan dengan pengesahan. Penyiasatan aset, hutang dan kedudukan waris si mati akan dijalankan dengan membuat pertanyaan kepada pihak-pihak berkenaan. Yang ketiga, berkaitan dengan penerimaan. Pentadbiran harta pusaka si mati tersebut boleh dibuat penerimaan untuk ditadbir. Yang keempat, pengeluaran surat kuasa. Surat kuasa dikeluarkan dalam dua bentuk, iaitu bentuk akuan atau arahan oleh Amanah Raya Berhad. Yang pertama, akuan. Peruntukan Seksyen 17/1 memberi bidang kuasa kepada Amanah Raya Berhad untuk mentadbir secara terus harta alih yang bernilai tidak lebih daripada RM600,000. Dalam nilai ini, Amanah Raya Berhad akan mengeluarkan akuan yang di dalamnya menyatakan harta yang akan dihasilkan. Amanah Raya Berhad akan menyerahkan akuan kepada bank yang akan membayar wang kepada Amanah Raya Berhad. Amanah Raya kemudiannya membayar kepada waris-waris selepas segala hutang dijelaskan dan wasiat dilaksanakan. Yang kedua, bentuk dari segi arahan. Peruntukan Seksyen 17/2 pula memberikan bidang kuasa kepada Amanah Raya Berhad untuk mentadbir harta pusaka yang mengandungi harta alih sahaja tidak lebih pada RM50,000 secara terus. Dalam nilaian ini, Amanah Raya Berhad akan mengeluarkan arahan di mana di dalamnya menyatakan bahawa harta yang akan dibahagikan kepada waris si mati, waris kemudiannya hanya perlu mengemukakan arahan ini misalnya kepada bank, dan bank tersebut akan membuat pembayaran kepada waris yang namanya tercatat dalam arahan. Yang kelima, dari segi penghasilan. Berdasarkan surat kuasa akuan, harta pusaka akan dikumpulkan oleh Amanah Raya Berhad. Manakala surat kuasa arahan membolehkan waris menuntut secara terus bayaran daripada pemegang aset. Yang keenam, dari segi pemerintah pembahagian. Perintah pembahagian ini ialah perintah yang dibuat oleh pihak pemutus, dan perintah ini mempunyai kuat kuasa perundangan. Perintah ini pula dibawa ke pejabat tanah, iaitu jika terlibat dengan harta taklih untuk didaftarkan. Perintah pembahagian harta pusaka orang Islam dibuat dengan mematuhi hukum Islam faraid atau secara muafakah, iaitu secara persetujuan di kalangan ahli-ahli waris. Yang ketujuh, berkenaan dengan penyediaan akuan. Menyediakan akaun bagi menunjukkan kedudukan sebenar harta pusaka. Yang ke-8, berkenaan dengan penutupan kes. Setelah selesai 7 turutan proses permohonan harta pusaka itu, maka kes-kes tuntutan permohonan harta pusaka itu telah selesai dan boleh ditutup. Analisis data. Objektif yang kedua iaitu mengkaji isu penipuan permohonan tuntutan penyelesaian harta pusaka. Isunya adalah kegagalan mengemukakan dokumen lengkap waris, pertikaian antara waris, agensi tidak amanah dalam menjalankan tugas,
berlakunya ketidakjujuran pemohon menyenaraikan waris dapati enggan membuat pembayaran perkhidmatan kepada amanah raya berhad. Di sini kita boleh lihat terdapat responden 1, responden 2, responden 3 dan responden 4. Di mana responden 1 iaitu JKPTG, responden 2 di bawah JKPTG juga. Ya, responden 3 di bawah agensi harta pusaka swasta. Yang keempat di bawah Amanah Raya Berhad Kuala Lumpur. Di sini kita boleh lihat kegagalan mengemukakan dokumen lengkap waris. Berlakunya isu di kalangan semua responden yang ada. Dan pertikaian antara waris juga berlaku antara responden 1, responden 2 dan responden 4 sahaja. Agensi tidak amanah dalam menjalankan tugas didapati berlaku hanya di responden 3 sahaja yang berlaku kekerapan itu. Dan ketidakjujuran pemohon dalam menyenaraikan waris berlaku di antara semua responden yang terlibat, serta waris dapati enggan membuat pembayaran perkhidmatan kepada Amanah Raya Berhad. Ini jelas sekali berlaku di Amanah Raya Berhad itu sendiri. Analisis data bagi objektif ketiga iaitu mengkaji tindakan agensi dalam menangani isu penipuan permohonan tuntutan penyelesaian harta pusaka. Di sini kita boleh lihat terdapat 4 isu penting iaitu pertama, tindakan agensi iaitu mereka telah adakan kempen dan taklimat bersama orang awam. Di sini majoriti daripada mereka telah aktif untuk mengadakan kempen tersebut. Yang kedua, dalam responden 1, responden 2 dan responden 4 sahaja telah merujuk kembali Akta Pusaka Kecil kurungan pembahagian 1955, Akta Probate dan Pentadbiran 1999 dan Akta Perbadanan Amanah Raya 1995. Yang ketiga, kita dapat lihat di sini mereka mendapatkan semua maklumat pemohon daripada email sahaja ataupun melalui pejabat sahaja. Di sini kita boleh lihat kesemua responden sama cara dan jalan kerja mereka. Dan yang keempat, tindakan mereka ialah menghantar notis amaran di alamat pemohon untuk kes pembayaran sahaja. Di sini kita boleh lihat hanya Amanah Raya Berhad sahaja yang menghantar notis amaran ini. Penemuan kajian. Penemuan kajian kita boleh lihat dalam objektif pertama, proses permohonan pembahagian harta pusaka merujuk dari utamanya merujuk badan agensi Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Ianya turutan perjalanan pembahagian harta pusaka sehinggalah kes selesai. Yang kedua, objektif kedua adalah untuk mengkaji isu penipuan permohonan tuntutan harta pusaka. Iaitu kita sedia maklum sebelum ini terdapat beberapa isu penipuan yang berlaku yang boleh mengganggu dalam proses permohonan tuntutan penyelesaian harta pusaka itu. Masalah terbesar dari kes penipuan berlaku adalah berpunca daripada sikap pemohon itu sendiri. Yang ketiga, kita sedia maklum dalam penemuan kajian ini semua pihak mempunyai inisiatif sendiri untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian ini telah menggunakan banyak tenaga dan masa agensi yang terlibat. Dalam limitasi kajian, semua pihak yang terlibat terutamanya Badan Kerajaan JKPTG tidak mempunyai kuasa sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah yang timbul berkaitan dengan isu penipuan dalam proses permohonan pembahagian harta pusaka.
Penyelesaian ini akan mengambil masa yang agak lama dalam menyelesaikan isu yang berbangkit ini. Cadangan penambahbaikan kajian. Menggalakkan pemohon harta pusaka tersebut bekerjasama antara satu sama lain untuk memudahkan dan menyingkatkan masa proses permohonan harta pusaka tersebut. Yang kedua, cadangannya adalah mengekalkan hubungan baik sesama pemohon dalam tuntutan harta pusaka. Yang ketiga, menghantar seorang wakil agensi dalam menyiasat punca sebenar pemohon tidak memberi kerjasama sepenuhnya dalam tuntutan permohonan harta pusaka tersebut. Yang keempat pula, cadangannya adalah menghantar notis amaran di alamat pemohon bagi isu pemohon enggan membayar kos proses tuntutan harta pusaka tersebut. Kesimpulan daripada kajian ini, yang pertama, kita boleh lihat ketiga-tiga objektif kajian ini boleh dicapai sepenuhnya. Yang kedua, untuk mengenal pasti isu penipuan yang berlaku dalam proses permohonan pembahagian harta pusaka. Yang ketiga, cadangan dan langkah-langkah penambahbaikan yang diambil oleh semua pihak yang terlibat dalam proses permohonan pembahagian harta pusaka. Yang keempat, pihak yang terlibat perlulah bekerjasama dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Dan yang kelima adalah pembahagian harta pusaka dapat diselesaikan dengan segera sekiranya semua pihak boleh bekerjasama dengan jayanya dan tidak berlaku apa-apa isu penipuan sepanjang proses tuntutan pembahagian harta pusaka ini. Okey, ini adalah bahagian rujukan. Kita boleh rujuk di sini. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.